Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sekolahkan Rafizi Ramli. Saya nak tarbiah Rafizi Ramli tentang sejarah Malaysia. Saya malu yang Rafizi Ramli ini bekas MCKK, Malay College Kuala Kangsar, membuat satu kenyataan yang bodoh di dalam parlimen hari ini dan menunjukkan kejahilan dia tentang sejarah Malaysia. Dia kata, 4 negeri Melayu ni, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, bergantung kepada kerajaan pusat untuk duit. Kalau tak ada duit dari kerajaan pusat, 4 negeri ni, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, makan pasir. Rafizi Ramli dengan bongkak, takabur, dengan penuh kejahilan, telah menunjukkan yang dia ni, apa yang Lokman Nur Adam. Lokman Nur Adam ni, dia pengarah perhubungan UMNO. UMNO punya Communications Director. Yang Lokman selalu kata, otak letak dekat lutut. Inilah contoh. Otak letak dekat lutut. How can Rafizi say something like that? Rafizi Ramli, either dia jahil, atau mungkin dia ingat kita ni jahil. Jadi dia boleh berdiri di parlimen dan boleh menipu rakyat Malaysia dan mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas, tidak berfakta dan cerita dongeng. I think Rafizi jangan underestimate the intelligence of Malaysians. Malaysians sekarang ni, they are more learned, more educated and more intelligent dan masa zaman dulu, masa Rafizi mula-mula pergi sekolah. Malaysians know history, they know the facts, and apa yang Rafizi cakap ni is arrogant. Bongkak. Satu kenyataan dari orang yang look down on other people. Sebab apa Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis ni semata-mata kerana 4 negeri ni negeri Melayu, awak hina, awak pandang rendah, awak look down. Bila orang Melayu macam Rafizi dan orang-orang yang sewaktu dengannya menghina dan memandang rendah orang Melayu, maka orang bukan Melayu pun akan buat sama. Sebab tu hari ini orang bukan Melayu memandang hina, memandang rendah orang Melayu dan orang yang beragama Islam sebab mereka ikut example, mengikut contoh orang Melayu sendiri. This is the problem. Kalau you insult your own children in public, how do you expect other people to respect them when you, the parents, insult them yourself? This is the problem. Bila kita ni orang Melayu ni selalu kata ni orang bukan Melayu kurang hajar lah, sudah melampau lah, sudah tak sedar diri lah, sudah lupa yang mereka ni pendatang lah, macam-macam. Tapi yang sebenarnya mereka hanya ikut contoh, ikut example orang Melayu, orang Islam yang menghina dan memandang rendah orang Melayu dan orang Islam. So we cannot blame the non-Malays or non-Muslims for looking down on Malays and Muslims when they just follow the example of the Malays and the Muslims. This is the problem. Okay, Rafizi kata hari ini, tanpa kerajaan pusat, 4 negeri Melayu ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, tidak ada duit. Okay, kita ambil the original unfederated Malay states. Walaupun kemudian Johor volunteer menyertai unfederated Malay states sebagai negeri yang kelima. Negeri asal ialah negeri yang ditakluk oleh Siam, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Tahun 1909, 4 negeri ni dipindah dari jajahan Siam ke jajahan British melalui Bangkok Treaty ataupun
Anglo-Siamese Treaty. So tahun 1909, the Siamese jurisdiction dipindah kepada British jurisdiction, tapi tidak menyertai Strait Settlements ataupun Federated Malay States, tapi digabungkan di bawah Unfederated Malay States. Hingga tahun 1948, 1948, semasa Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, maknanya hampir 40 tahun, almost 40 years, the four unfederated Malay states, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, was run as autonomous states, negeri otonomi. Walaupun British meletak penasihat, British advisor, tapi pentadbiran empat negeri itu, empat negeri Melayu, Unfederated Malay States, di bawah Sultan. It was under the Sultan atau istana. British membantu di mana perlu. Misalan, isu keselamatan ke, British akan hantarlah polis dia untuk membantu Sultan untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang ialah undang-undang Islam, hukum Islam. Bukan hukum British. Tapi sekira maknanya Sultan memerlu bantuan dan memerlu British melaksanakan hukum, maka British akan hantar polis dari Singapura untuk membantu Sultan dari segi keselamatan sahaja. Tapi pentadbiran cukai is all state, maknanya Sultan atau istana yang mengambil cukai dan membelanja untuk apa-apa pembangunan, pentadbiran, pembangunan dan sebagainya dibayar oleh state, oleh negeri melalui cukai. Tahun 1948, apabila Persekutuan Tanah Melayu atau Federation of Malaya ditubuhkan, maka under the Federation Agreement, perjanjian ya, agreement ya, ini bukan maknanya rampas kuasa melalui tentera, tidak. This is not occupation melalui rampas kuasa ataupun colonization. No. It was melalui perjanjian bahawasanya empat negeri Unfederated Malay States akan digabungkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu together with the Federated Malay States and Straits Settlement. Kecuali Singapura lah. Singapore masih remain as British colony hingga tahun 63. Apabila Malaysia ditubuhkan. So what happened was British telah membuat satu perjanjian dengan empat negeri itu. In fact dengan semua negeri lah. Tapi yang empat negeri yang sedang dikutuk oleh Rafizi tadi itu, iaitu di Unfederated Malay States ataupun Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, bahawasanya British akan mengambil alih pentadbiran through federalization. Maknanya satu persekutuan akan ditubuhkan, Persekutuan Tanah Melayu, dan the federalization yang dulu maknanya the states were run from Singapore dan sebelum tu dari India, in fact. So lepas the Colonial Office London tu transfer kuasa ke Singapore, dan maknanya pentadbiran negeri-negeri ni pindah ke Kuala Lumpur di bawah Federation Agreement. Dalam Federation Agreement tu, cukai yang sebelum ni, sebelum tahun 48, cukai ni yang dipungut, which is collected oleh negeri-negeri, akan sekarang ni dipungut, will be collected by the federal government. Dan dalam perjanjian tadi tu, the Federal Agreement ataupun the Malaysian Agreement, menjadi tanggungjawab kerajaan pusat, ya, menjadi tanggungjawab kerajaan federal untuk memberi grant, memberi pinjaman dan memberi pembangunan kepada tiap-tiap negeri. Dan yang lebih penting, hasil dari negeri, biji timah, emas, balak,
tanah, dan apa sekali termasuk air, dan juga of course kemudian oil and gas, petroleum, hak negeri. Belongs to the state. Federal tak boleh sentuh. Baik air, biji timah, emas, lombong, balak, kelapa sawit, getah, oil, gas, apa saja yang di dalam negeri, the natural resources of the state belongs to the state. Kerajaan pusat tak boleh sentuh. Kerajaan pusat cuma boleh ambil cukai. Tapi cukai itu kena dikembalikan kepada tiap-tiap negeri dalam bentuk pembangunan, grant dan pinjaman. 3 ni. Dan jumlah grant tu bergantung kepada population. Ramai mana rakyat tiap-tiap negeri. 1 juta ke, 2 juta ke, 3 juta. Excuse me. The grant is calculated on the per capita. Ramai mana rakyat you, banyak tu lah you dapat grant, multiplied by number of people. And pembangunan berdasar kepada apa yang dilulus oleh Parlimen. Apabila Parlimen ditubuhkan tahun 57. Dilulus oleh Parlimen. Dan wajib diberi kepada negeri. Wajib diberi kepada negeri mengikut bajet dilulus oleh Parlimen, mengikut peruntukan. Baik pembangunan, baik grant ke atau pinjaman yang kerajaan pusat terikat di bawah perjanjian Malaysia, Malaysian Agreement. Excuse me. Ramai orang duk sakit ni KL pun. So yang Rafizi duk kata ni, kerajaan negeri ni, 4 negeri Melayu ni bergantung kepada kerajaan pusat. Memang betul. Bukan 4 negeri Melayu, semua negeri. Termasuk negeri China, Pulau Pinang, ataupun Perak, ataupun Selangor juga. Kalau duit tak diberi kepada Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, tak kisahlah negeri mana, Sabah, Sarawak. Kalau tak beri duit, semua negeri tu bankrupt. Bukan saja negeri Melayu. Negeri bukan Melayu pun bankrupt. Sebab mereka sudah tidak ada cukai. Mereka sudah tidak boleh collect tax, pungut cukai. Benda ni sudah diambil alih oleh pusat. Kalau tak mau beri duit kepada negeri, okey. Tak ada hal. You can stop giving funds to the state. Jangan beri pinjaman. Jangan beri grant. Jangan beri pembangunan. Cancel everything. Ya. Tapi you kena cancel also cukai. Cukai yang kerajaan pusat ambil tu, yang kerajaan pusat pungut tu, kerajaan pusat kena serah balik ke negeri, biar negeri collect cukai masing-masing. They collect their own tax macam dulu. Macam sebelum tahun 1948. Masa sebelum tahun 1909. Apabila British ambil alih kuasa di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis dari Raja Thailand. From the King of Thailand tahun 1909. Masa tu tiap negeri collect cukai dia sendiri. Tapi dia collect cukai tapi dia beri bunga emas kepada Siam. So they pay tribute to the King of Thailand. Dipanggil bunga emas. Tiap negeri, 4 negeri Melayu tu. Tapi negeri collect cukai, negeri akan send a tribute, ya, macam commission lah kepada Raja Thailand, dipanggil bunga emas. Dan it's up to istana atau sultan atau negeri mengendalikan duit yang dia orang pungut, duit cukai tadi tu, kepada tiap-tiap, okey, misalan, kita ambil dulu Negeri Sembilan sebagai, dulu Negeri Sembilan tak wujud tau. Negeri Sembilan dulu is Selangor, di bawah Selangor yang sebenar. Termasuk Kampar Tapah dulu di bawah Selangor. Sebelum sempadan Selangor Perak tu ditentukan, Sungai Bernam menjadi sempadan. Negeri Sembilan, Lukut, apa semua tu is di bawah Sultan Selangor. Sultan Selangor yang collect cukai. Sultan Selangor bukan British, bukan kerajaan pusat. Sultan Selangor collect cukai di Lukut. Sebab tu Lukut tu banyak biji timah.
Tapi masalah yang Cina-Cina yang mengendalikan lombong BJ Timah tu tak mau bayar cukai. So bila tak mau bayar cukai, Sultan Selangor perlu bertindak untuk mendapat cukai. So tengah malam apabila dia orang tengah tidur tu di istana di Lukut tu, kerabat Sultan Selangor, Cina serang bunuh habis dalam istana tu. They got murdered in their sleep. Sebab isu ni lah pasal cukai. Mereka tak mau bayar cukai kepada Sultan. Dia orang nak pergi lombong BJ Timah. Tapi dia orang dapat untung BJ Timah, tak mau bayar cukai. So bila Sultan bertindak untuk collect tu, dia orang bunuh lah kerabat Sultan Selangor. So akhirnya British masuk ke Negeri Sembilan, ambil alih kuasa untuk nak selesaikan masalah. So up to Merdeka lah, ataupun up to the formation of Malaysia ataupun the Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu tahun 48, yang collect cukai ialah negeri Sultan, dan British ambil cuma sebahagian saja dan bertindak sebagai penasihat, tapi pentadbiran dia under the state. So 1948 tu Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, dia orang tidak lagi collect cukai. Cukai akan dipungut, collected by federal government. Dan sebagai balasan, you get development, you get grants, you get loan, and also you get protection. Maknanya the security of the state tu akan dijaga oleh pusat. So polis lah, tentera lah, semua is pusat lah. Tidak lagi macam dulu tentera dan polis tu negeri. No, now is federal. Bukit Aman tu is federal. The armed forces is federal. Tak ada lagi, cuma Johor je dia ada tentera dia sendiri, JMF, the Johor Military Force tu je. Yang lain under federal. And so sekarang ni bila Rafizi bangkitkan isu negeri ni bergantung kepada kerajaan pusat, of course that's the agreement. That's the agreement. Kalau you tak mau dah bagi duit kepada negeri, it's okay. Dan cancel the agreement, yang Federation Agreement tu, bagi tahu negeri, engkau collect ini cukai sendirilah. Go and collect your own tax. Federal tidak akan bagi duit, tidak akan bagi grant, tidak akan bagi pembangunan, tidak akan bagi pinjaman kepada negeri-negeri. You ada duit, okay. Tak ada duit, engkau punya pasal. Tapi cukai, you collect sendiri. Federal tidak akan collect cukai anymore daripada negeri you. So, apa ada cukai dalam negeri tu, hak you lah. Tak payah bagi federal, dan federal pun tidak akan bagi you bantuan kewangan. And so sekarang ni, dia orang ni cakap ni, macam kononnya duit yang diberi ke negeri tu, kononnya hak tu, hak Pakatan Harapan, hak PKR, hak kerajaan Madani. So we are very kind-hearted. Kita ni maknanya beri you wang ihsan. It's not wang ihsan. It's kewajipan. It's your duty. It's the agreement. And you dapat duit ni, in the first place, yang you kata, you bagi duit ni kepada negeri. 4 negeri Melayu ni, you bagi duit. Duit tu mari mana? Duit tu mari dari negeri. You ambil duit negeri, dan you sepatutnya bagi balik. So sekarang ni, yang you duduk gerambel ni, you duduk kata, oh kita bagi negeri duit. Ya, duit kita. Awak bagi balik duit kita. Bukan duit awak. This is what, sekarang ni, kita punya budget 300 juta. The latest one, 300 juta. The 2024 budget, 300 million. Okay. Kerajaan nak belanja 300 bilion. Kerajaan nak belanja 300 bilion tahun depan. Budget 2024. Where does the money come from? Where does the money come from? Duit ni you punya ke? Dia mari dari cukai. You tengok World Bank report. I give you the ni. Malaysian Oil Revenue. Okay, World Bank report. Okay, let me read the World Bank. Kita punya, kalau you tengok dia ada graf. Dia ada graf. Ini chart dia. Okay, that's the chart. And then there's also
the graph ya. You tengok ya. Yeah, you see this graph. Okay, the graph, the chart. Dulu, di peringkat permulaan, masa Malaysia mula-mula dapat minyak ya. I baca ya. We provide data for Malaysia from 1970 to 2021. Ini World Bank ya. 1970, masa minyak mula-mula dijumpa. The average value for Malaysia during that period was 4.89%, iaitu hampir 5%. Okay? Bermaknanya, revenue minus production cost of oil as a percentage of GDP. Tengok, okay? Revenue minus production cost as a percentage of GDP. Peringkat awal 70-an, dia hampir 5%, 4.89. And 1979, ya, 1979, sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, masa Hussein on, ya, dia 13.33%. Lebih pada 10%, 13% lebih. As a percentage of GDP. Sekarang ni, 1.85%. Tak sampai 2%. Start dulu hampir 5%. Naik sampai ke 13%. Sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. Sekarang ni, semenjak Pakatan Harapan memerintah, turun ke 1.85%. Okay? Of GDP. Bermaknanya, contribution minyak kepada negara sikit. 1.89%. So, di mana mari balance tu? Yang nak belanja sampai 300 bilion tu, mana mari dia? Mari dari cukai. Comes from tax. So, kerajaan pusat memungut cukai, collect the tax money and spend the tax money for development and for the states. Mengikut perjanjian, iaitu for developing the state, to give grant to the state, to give loans also to the state. Termasuk whatever pentadbiran dan sebagainya. So now, yang apa Rafizi duk cakap besar sangat tu, bongkak sangat tu, so arrogant tu, dia cakap tu macam duit tu, mari dari apa? Dari parti politik. Duit tu mari dari PKR. Duit tu mari dari Pakatan Harapan. Duit tu mari dari cukai. Dan sebahagian dari itu, iaitu 2% dari GDP, mari daripada oil and gas. Dan jangan lupa, bila kita kata cukai itu, termasuk cukai Petronas dan termasuk juga dividen. Bermaknanya, dari 300 bilion tu, yang nak belanja tu, untuk pembangunan ni tahun depan, budget 2024, 100 bilion mari dari Petronas. Dan 100 bilion dari Petronas tu datang dari Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. 100 billion from the 4 states, iaitu Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak. Dan tak lama lagi, Petronas may income akan datang dari Kedah, Perlis dan Penang. Also, 3 negeri. Perlis, Kedah dan Penang will join the other 4 states, Terengganu, Kelantan, ni Sabah, Sarawak, as oil producing states. Dan jangan lupa, Penang ni hak Kedah. So yang datang dari Penang tu is the same as datang dari Kedah, sebab Penang ni jajahan Kedah. Walaupun di negeri Penang, Pulau Penang is still jajahan Kedah. Penang ni is not from Shanghai, is not from Hong Kong, is not from Beijing, is from Kedah. Maknanya asal tanah Melayu juga. So, I think Rafizi better learn his history, especially the history of the Federation, sejarah Persekutuan Tanah Melayu, dan perjanjian di antara federal, kerajaan pusat dan negeri. Dan, sekarang ni kita tak boleh cakap, kalau tidak ada kerajaan pusat, negeri tidak ada duit. No, it's the other way around. Kalau tidak ada negeri, maka kerajaan pusat tidak ada duit. It's not, without you, I got no money. Hey, no. Without me,
You have no money. Ini Rafizi kena faham. Dan jangan pergi cakap benda mengarut. Buat malu saja MCKK. Sepatutnya orang MCKK ni bijak dan cerdik macam saya ni. Yang dia tunjuk tu bukan saja dia tidak bijak dan cerdik, tapi bodoh dan jahil. Dia memalukan semua penuntut-penuntut MCKK, Old Boys Malay College Kuala Kangsar yang lain. Assalamualaikum. Salam sejahtera.